Okay. Action. Okay, salam sejahtera semua. Saya Farhan bersama teman saya daripada Malaysia, daripada Kedah. Ya, Kedah. Daripada Kedah, Azman. Dan isteri saya Ashikin daripada Kuala Lumpur. So mereka terkandas di Singapura. Terkandas? Terkandas because betul pun terkandas. Memang boleh balik lah kalau you all nak. Tapi you all demi rezeki choose to stay in Singapore lah. Per se lah. Okay, so kira-kira dah tak balik berapa lama ni? 9 bulan lah. 9 bulan. Habis for yourself? Ni lah, saya masuk bulan 9, so baru nak masuk 3 bulan lah. 3 bulan lah. Okay, Still so okay. maybe untuk Azman kita buka cerita sikit lah. So Azman, as you guys dah tahu kita actually send him off. I mean actually send him off On March. On March 18 March. 18 March lah. So 17 March, sorry. masih ingat tarikh dia. Sebab 18 tu dah lockdown. So kita hantar sehari sebelum 17 March. Setuju. So Azman nak tanya, macam mana 8 bulan tu, how you cope tinggal kat Singapore? Tak balik-balik. Macam dia unexpected. Speechless pun ada, dan sedih pun ada. Sedih pun ada. Macam mixed feeling lah. Macam 8 bulan dengan family sebab agak sedih lah, especially yang ada family. Kalau yang ada anak-anak tu lagi sedih lah. Okay, sebenarnya bila kau first decided to macam duduk kat Singapore ni, bila sebelum lockdown tu, kau expect berapa bulan? Sebab masa announce first one is dia 2 minggu je untuk border ni. Betul. Then after that dia extend until berapa bulan lah? Sampai sekarang. Sekarang berapa bulan? Sekarang is 22 November Okay, so aku faham bila kau masuk that time memang tak ada lockdown procedure langsung lah. Because Malaysia yang buat lockdown tu dulu. Singapore macam apa-apa je lah. Kau nak masuk, kau masuk lah. Macam mana kau macam cari tempat tinggal semua? Because I know the first few months company provide. Betul. Aku masih ingat lagi, aku jumpa kat hotel kau, kita interview semua bla bla bla. Habis lepas tu bila syarikat cakap okey tak apa, korang kena cari tempat tinggal sendiri. Macam mana kau punya reaksi dan apa kau buat? Masa tu sebab dah well prepared lah, sebab takkan company nak sampai bila company nak sponsor kan. Dan tapi nasib sebab company dia announce awal lah, dia bagi 1 month before dia habis sponsor tu. Dia cakap carilah rumah, sebab dia tahu yang benda ni akan macam agak panjang. So before company lain buat benda yang sama, so macam company saya buat dululah untuk bagi dia macam suruh kerja dia cari accommodation dulu lah. Masa tu ada banyak cara lah nak cari. First, property guru, and then second is kalau untuk Malaysia dia ada satu group Facebook, group rumah sewa, bilik sewa something. And then third one is Carousel, boleh cari kat situ lah. Tu macam top macam search mana, list lah. Macam mana kau dapat tinggal kat Bukit Batok ni? Dia macam agak nasib baik lah, sebab kebetulan rumah member yang tinggal tu ada kosong. So just masuk je lah. Masuk aje lah. So kira-kira kat rumah tu kau share dengan siapa? Berapa banyak orang? Kalau satu HDB punya apartment, dia boleh maksimum 6 orang without owner lah. Tapi kalau ada owner rumah, 5 orang je lah. So satu bilik roughly 3 orang lah, 3 ke 2 orang lah. I see. So kirakan dulu aku faham kau selalu orang-alik Malaysia semua pakai motor. Tapi sekarang kau tak ada motor kau rasa macam handicap ke? Because dulu aku faham yang company tak provide transport daripada hotel pergi ke syarikat Habis sekarang tak ada dah tak ada shuttle bus, tak ada hotel lagi, macam mana? Kat Singapura public transport agak advance lah, agak okey lah. So macam agak senang lah untuk travel, sebab ada a few company yang provide dia punya company transport lah at selected tempat-tempat tertentu. So so macam agak convenience lah untuk daripada rumah, ada naik public dulu, SBS bus ke, sampai ke untuk selected checkpoint lah yang company provide. Tapi dalam segi cost, macam mana kau manage? Like, boleh tahan ke? Because yang ada aku pun ada berkawan dengan orang Malaysia juga. Dia ada gaji RM1000 lebih je, kesian. Habis terpaksa masak sendiri, buat makanan masak sendiri kat rumah. Entah rumah sewa pun dapat masak ke tak. Tapi roughly lah, kita nak tahu roughly lah. Berapa
kos untuk hidup di Singapura selama sebulan? Untuk makan kalau nak makan something yang heavy lah, macam nasi goreng, macam nasi ayam, you can get dari from $2 lah, $2 and above lah. Kalau dekat Accelerated MRT, dia akan ada satu macam kedai shop lot kecil untuk jual nasi goreng tu. Kalau ambil satu pack nasi goreng tu $1, and then kalau tambah lauk sikit dia akan roughly $2 lah. Tu pun dah cukup kenyang lah sebenarnya. So kalau roughly kalau satu hari mungkin you can spend makan mungkin $4. Tu yang paling safe, paling budget lah, $4. Tapi aku dengar juga kau punya orang-orang masak. Orang apa tu, tenant apa tu? Landlord kan masak. Yelah, dia macam dia baik, dia macam kasihan kat orang sini, orang Malaysia kat sini, so dia masak. Macam simple lah, simple lah. Ikut nasib jugalah. Ada yang dapat landlord tak masak ataupun dia sendiri tak boleh masak kan. So roughly dalam sebulan, kalau minimum kalau you spend dekat accommodation 300, ambil bilik, makan mungkin 100 lah roughly. Kejap, 100 eh? Sebab sehari dalam $4, 4 darab 30 dah 120, kira 150 lah. Lebih kurang tu yang paling budget lah. Even kalau you masak, beli beras, masak pun agak jimat sebab even satu beras 7 kg dalam $8 to $9. Dan you beli telur pun dalam agak $5. $3 dah dapat dah. In one box besar tu dah dapat. Dah berapa banyak kan. So macam agak jimat lah kalau masak. Ni aku nak tanya kau, kau dah masak ke kat Singapura? Saya pernah masak dalam hotel. Masa di hotel saya pernah masak. Ini saya beli beras, telur. Sebab benda tu dia tak bau sangat dalam hotel. So dimasak nasi, sebab saya beli yang multi purpose punya tu dalam $20 something, dan dapat yang elektrik punya tu. Dan saya masak nasi dalam cawan, buat macam style nasi kukus. Dimasak dalam cawan separuh, tak nasi, dan then masak telur. Ni makan dah. Kan kita kan suka cili potong, letak lagi pedas sikit, kicap ke. That's good enough lah. Dah cukup bagus lah kan. Asal kenyang je. Alhamdulillah. Macam apa, MRT kau top up berapa sebulan roughly? Sebab $15 lah, akan top up $50, tapi dalam satu hari pun kalau one way lah, paling jauh pun dia maksimum boleh sampai $2 je. Dan $2 je. Even kalau dekat, kalau waktu before time peak hours, dia akan murah kan, dalam less than maybe 50% off, I think. So macam $50 cukup lah. Should be cukup lah. Macam kat sini kau pukul berapa kau kena bangun nak pergi kerja? Sebab at least kalau dulu kau masuk naik motor pukul berapa kau kena sekarang kau naik MRT pukul berapa kau kena siap, ke sama je? Dulu masa sebelum ni lah, masa ulang alik, saya bangun 5 suku, 5 something, and then 5.30 dah keluar lah. And then dalam sampai office saya kat Tuas, 6 suku, 6.10, dalam 40 minit lah dia punya journey dari rumah ke sampai office. Tapi sekarang setiap hari saya akan bangun, sebab saya punya rumah dekat je dengan Jurong East MRT, so Bukit Batu kan. So saya akan bangun dalam pukul 6 suku, and then akan keluar rumah dalam paling lewat pun 6.50, sebab dia punya pick up point dekat Jurong East MRT di satu section je. So tu and then akan sampai ke office dari bus transport dalam pukul 8 sampai lah. Sejam juga. So lebih kurang macam ulang alik Malaysia sebenarnya. Kan. Tapi ni akan tanya kau, bila kau terkandas kat sini ada tak kau expect macam kau rasa lonely, kesorangan, kau tak ada teman semua? Tu sangat lah. Especially kalau family ada event kat rumah, macam ada makan-makan ke, atau semua balik kan, bukan rasa macam masing-masing akan teringat isteri ke anak ke kan, family. You akan miss moment tu lah. Especially kalau ada anak kan, budak cepat membesar, you akan miss certain stage dalam dia punya kehidupan dia lah. Tahu-tahu dah pandai berjalan kan. Tahu-tahu dah pandai bercakap. Tapi apa perasaan family kau? Sedih lah, even sebab especially kalau orang yang plan nak kahwin kan, dan dia macam susahnya nak plan, sebab dia plan kat kahwin Malaysia kan, dia macam nak kena buat ni, form pun kan banyak form. So betul, setuju. So kena balik a few times untuk settlekan tu, and then baru boleh buat majlis. Tell me about it lah. Even for Ashikin pun perasaan dia, apa perasaan you Ashikin? Apa dia? Perasaan apa? Yelah, because family you cannot make it what. Dia macam on tak on macam you akan ada your family cannot make it, habis terpaksa kahwin, seorang-seorang kat sini, teman-teman je datang, you know.
Sedih lah, of course lah sedih. Macam dah lah I'm their first daughter. Like my father supposed to be my wali, you know. But then none of them, tak ada siapa yang boleh datang sini. So obviously lah kita sedih. Tapi this is the path that I have chosen. So I'm well prepared lah mentally. Before I masuk sini memang dah macam okay, aku akan kahwin seorang macam tu. So dah well prepared lah. Tapi sedih memang ada sedih. Tapi life have to go on kan. Di sebalik kesedihan ada kemanisan. Gitu. Okay. Macam kalau macam Azman, kau dekat sini kau dah 8 bulanan. Apa tempat-tempat kat Singapura yang kau dah pergi? Contohlah kau boleh bagi tips dekat orang sana yang macam boringnya weekend tak tahu nak pergi. Singapore is a boring place lah. Kau banyak berjalan. Even as a Singaporean aku pun boring tu. Tak sangka aku kau tahu tak? Korang tahu tak? Dia dah pergi tempat yang aku tak pernah jejak pun. Sebagai orang Singapura, aku warga negara Singapura pun tak pernah pergi kan. Terperanjat juga lah. Okay, first yang benda yang macam aktiviti yang boleh buat yang at minimum cost lah, just expand dekat cost transportation je lah. First boleh pergi mall lah kan, jalan-jalan dekat mall, itu best lah kan. And then second one you pergi trekking sebab dekat Singapore ada banyak nature reserve and then ada taman, so you boleh pergi contoh macam Bukit Batok Nature Reserve. Dan kalau ada masa you boleh pergi Pulau Ubin, daripada Changi you just bayar boat $3 pergi balik, $6 lah. Aku dah berapa tahun tak jejak Pulau Ubin. Pulau Ubin you kat sana boleh cycling the whole day. Even kalau rent basikal sana $10 you can for one day lah, you can travel, I mean boleh jalan-jalan dalam pulau. Lepas tu you boleh pergi cycling, you can rent basikal cycling kat East Coast. Lepas tu you boleh pergi kat Punggol. Cycling kat Punggol. And then kalau you macam rasa nak makan-makan, you pergi food hunting ke, pergi kat Tekka Center ke, pergi Air Raja, pergi kat Shalim Food Court. Kira kan kau dapat Aiza. maklumat ni semua daripada Facebook lah. Facebook. Wow. Dekat Halal Facebook something lah. Aku impress lah. Kau punya gigiran, you know. Kegigihan lah. So for Syirah, sebab mesti semua orang rindu makanan Malaysia kan. So at least ada rasa sikit pun dah cukup dah. Betul yang dekat Aiza Restaurant tu sedap Dekat mana? Jurong. Aiza dekat Jurong West. Jurong West. Kalau siapa yang rindu nak makan nasi campur yang ada sambal-sambal sikit, boleh pergi situ lah. Jurong West. Ada tak kau expect macam ramai kau akan jumpa ramai warga negara Malaysia di Singapura ni? Oh, memang of course lah, memang kebanyakan pun memang kat sini kalau pergi kedai makan pun memang ni confirm Malaysia punya masak-masak pas tinggal kan. Macam in fact baru hari kita baru habis breakfast dekat Habib restaurant. I think pekerja pun yang ada orang Malaysia. Betul. Memang yang buat air dekat Alif Restaurant sama yang buat nasi lemak tu. So rasa bangga juga. Sebab tu sedap makanan dekat situ. Dan claim. Okay, apa lagi? Okay, macam kau dah pernah balik ke Malaysia sekali. After 9 months kau tak balik, kau balik ke Malaysia hari tu kan. Apa prosedur ataupun apa tips ke apa sebab apa pengalaman kau? Sebab kau masuk sini pun kau kena book hotel sendiri. Kau dah tak tanggung. Okay, boleh kau cerita sedikit pengalaman kau keluar pukul berapa, ramai orang ke tak, swab semua macam mana? First dari Singapura nak masuk ke Malaysia, first kita kena apply. Sebab orang yang bukan PR yang ada pass semua tu, you kena apply PCA, and then benda tu you kena inform dekat company lah untuk apply. And then benda tu approve agak cepat lah, 1-2 days dah approve. And then sebab tu ada certain company dia tak apply awal-awal lah. Okay. And then once you dah apply semua tu, bagus kalau dah masa sebelum balik sana dah book siap-siap hotel nak masuk sini nanti. Rasanya dalam kat Geylang Serai agak murah lah, boleh dapat $60-70 one night. Tak sure dah all in food ke tak. Okay, yang tu boleh kena check lah. And then tak semua yang SHN atau tempat hotel tu boleh buat quarantine tu, so kena check juga list tu kan. Masa once dah dapat surat approve tu, you boleh balik anytime. Dah dapat surat approve PCA, you boleh balik anytime. And then make sure sebelum you nak checkpoint, you print siap-siap borang tu, and then just tunjuk je. And then masa sampai kat Singapura, dia just tengok, okay, jalan-jalan macam it's very smooth lah. You tunjuk clearance macam agak cepat lah. And then sampai once dah habis clearance, Johor dia provide satu bus free shuttle lah, you boleh naik. Dia ada time dia, so you kena check lah. Sebab kebetulan hari tu masa saya balik, dia balik time lunch time, sebab saya ambil half day hari tu lunch time. Bus start balik 2.30. So
Ngam-ngam So lah. dari macam pernah nak tunggu pesawat tu, time tu baru 1.5 ada sejam lagi. So daripada tunggu baik saya prefer untuk jalan lah itu ke Tamak Johor dari Singapura masuk ke Malaysia, and then jalan sampai dalam I think dalam setengah jam lah sampai. And then sampai sana akan ada rela yang akan dia akan tunggu kat situ untuk first dia akan MySejahtera tu you kena register, and then dia akan bagi borang, and then kat situ akan ada immigration, dia akan tolong fill form. Kalau petang checkpoint untuk swab test punya tempat tu dia akan buka pukul 3. So pukul 3 tu akan ada queue agak panjang lah. Nasib saya sampai awal, so saya queue orang first, and then sampai situ you kena bayar RM200 online, boleh bayar online atau cash untuk swab test. Dah bayar, and then kat situ you kena declare lah nanti you nak stay quarantine kat rumah mana, dekat hotel ke. You boleh prefer hotel atau rumah lah. Kalau ada rumah kat Johor, boleh quarantine kat rumah masa ambil swab test tu. Sebab Malaysia punya tak ada lah, mungkin dia depend kepada orang yang ambil sampel dengan punya swab stick je. Macam agak sakit lah sebenarnya dia kalau nak compare dengan Singapura, masa nak masuk Singapura nanti dengan ni macam situ lagi macam lagi sakit lah, Lagi besar swab stick dia. and you boleh rasa lepas tu boleh rasa lagi ngilu dia. Okay, and then bila dah done tu, lepas tu kita akan last counter. Dia ada free counter, last counter sekali kita kena sign satu agreement yang kita kena quarantine sampai result keluar lah. Okay, maximum 2 hari je. Kalau you balik datang untuk swab pagi, 24 hours dah dapat. Kalau petang sikit 2 hari baru akan dapat result, 48 hours. Lepas tu bila dah tu you boleh keluar daripada JB CIQ tu, and then boleh ambil Grab untuk balik ke kuarantin masing-masing lah, ke rumah ke apa kan. Masa tu dia bagi gelang pink lah. Ya, lepas tu dia dah bagi gelang pink atau putih lah. Dia random lah, ikut you dapat yang mana lah. Oh, gelang putih pun? Yes. Oh, sebab selama ni kita tahu gelang pink je. Sebab saya dapat tu gelang putih. Oh, so kena beware kat Malaysia. Kalau yang pakai Sama gelang je. putih pun kena snapshot dan viralkan juga Betul. Gija. Kau buat apa? Straight away bangkap je lah. Yalah. Betul. Kalau dia tiba-tiba takut nak sentuh orang tu kan, COVID kan appear on skin juga kan. Bila dah balik kuarantin, kita akan tahu result dah 44 jam lah. Sebab saya dah balik petang, so result saya 2 hari baru dapat lah. Dia bagi SMS ke apa? Dia akan bagi email. Lepas tu nak tanya, macam kau cakap tadi, kalau ada alamat di Johor, boleh kuarantin di Johor. Okey, dari segi alamat tu, macam nak tahu itu, contohlah kalau orang tu nak tipu, boleh jadi tipu kan. Contohlah macam, okay, dia tak ada rumah kat Johor, dia pun tak ada sewa bilik kat Johor. So dia main ambil je mana-mana alamat kat Johor. Maksudnya dia orang ada check tak dari segi, dia ada verify tak alamat tu? Tak ada, dia just ada duduk Johor. Dia tulis je alamat Johor. Dia tak minta evidence lah, So and then masa kat rumah, and then lepas tu bila nak potong gelang, you kena pergi dekat pejabat kesihatan dekat Johor. Dia macam ada satu tempat tu je boleh pergi potong. And then pergi tu sebab dia buka satu kaunter je untuk potong, so better pergi awal lah. Sebab dia macam ambil masa jugalah, dia nak verify. And then daripada kat status MySejahtera tu, kita kat situ dia dah set kita as a orang yang kena quarantine, and then kat situ dia akan tukar status and then potong gelang lah. Oh, kiranya kalau nak potong gelang tak boleh potong sendiri? Betul, tak boleh. Kena pergi dekat center yang dah diberitahu. Mana nak dapat maklumat ni semua? Masa kita ambil swab test tu, dia dah kita dah diinform lah. Dia dah inform atau ambil swab lah. And then dekat form tu ada, dekat borang agreement tu kita kena bawa masa kita pergi Potong gelang tu. Sebab agak 50 page lah untuk agreement. Saya balik 2 minggu. Then well spend 2 minggu lah, pergi jalan puas-puas lah, makan puas-puas. Habis lepas tu bila kau nak masuk Singapura tu, macam mana pengalaman kau? 3 hari sebelum masuk, you kena apply, you kena buat health declaration dekat immigration Singapore punya ni. Dekat situ you kena declare lah you tak ada simptom semua tu kan. And then once kat situ you akan dapat satu macam email lah. Email tu you kena print lah barang tu. You akan dapat satu macam receipt lah, macam confirmation lah you dah buat health declaration, and then benda tu you kena bawa lah. Then masa nak masuk Singapore, you kena bawa PCA pass yang surat yang dah approve. And then you kena bawa health declarations, and then you kena bawa booking yang hotel booking. Print You kena print siap, and then sebab benda tu semua dia akan check lah. And then once you dah nanti bila dah sampai dekat Singapore punya CIQ, dia akan minta semua tu, dia akan check. And then lepas tu once you dah clear semua, sepanjang you turun daripada bas kat CIQ sampai habis, you akan di-escort dengan orang-orang custom lah sampai you naik taxi. Betul. Untuk hantar ke hotel lah. So you boleh naik
So kat situ taxi memang dia dah standby. So masa ni naik taxi you kena inform kat dia you under stay home notice. So dia ada prosedur dia lah. And then Kirakan yang hotel tu dia provide ke atau kau kena cari sendiri? hotel tu sebab saya first time balik masa tu. So macam company provide lah untuk 7 hari. And then second time memang you kena arrange sendirilah. Faham. Jadi untuk Ashikin ni kes sama lah. Sama sebab masa hari tu nak masuk sama juga prosedur kena print siap-siap borang booking. Lepas tu booking hotel tu tapi company yang bookkan lah dekat G Hotel. Hotel. Kami hotel mana? Mandarin. Okey, recommended lah. Recommended. Makanan dia macam mana? Four-star of course lah recommended. Makanan Ashikin apa tu? Ikan je hari-hari. Fish fillet for dinner every day for 7 Betul lah, days. sempat hantar gambar lagi. Tak masih ada gambar betul. Okey lah, kenyang lah sebab dia ada bagi breakfast, lunch dengan dinner. Sampai dia order Popeye lagi. Dia order GrabFood Dia should be cukup lah. Tapi better bawa jajan sikit lah sebab kadang-kadang you nak just makan sikit-sikit je. I see. Bawa siap-siap lah dari Malaysia. Golden je lah. Tuas tak boleh kan? Tuas aku dengar untuk kenderaan Yes. Tuas lori je. ya. Oh, tak. kiranya kau Tuas boleh. Tapi kalau you bawa motor ada kenderaan sendiri you boleh lalui Tuas. So lagi cepat lah. Tapi kalau yang untuk yang tak ada kenderaan you kena ikut Woodland lah. Oh, ikut Woodland. Masa quarantine dekat Singapura you kena install few apps lah. Homer, Trace Together. Kena ada WhatsApp lah sebab tiap-tiap hari memang akan ada MOM akan call lah untuk verify you ada dekat bilik ke tak. Betul Betul. Lepas tu kena report temperature sehari 3 kali kan? 3 kali Tu. kan? 3 kali ke 3 times. 3 times kan? Kena report. Kalau you tak report nanti immediately kau ada call lah. Dia ada time dia tau macam pukul berapa sampai pukul berapa kau kena report sekali. Yes. Pukul berapa sampai pukul berapa kau kena report sekali. So kena alert. Takut yalah kok ada yang tertidur ke apa ke. Betul. So memang siang tak boleh tidur sebab randomly MOM akan call. Kau pernah dapat video call tak daripada dia orang? Tak. Aku pernah dapat sekali tau. Aku tak tahu kenapa. Tak dapat. And then sebab kalau you install Homer tu, you tak boleh letak dekat phone at macam you letak je atas meja tu you tak gerak. You kena at least gerak. Kalau you tak macam you boleh tipu lah you tinggal phone dekat bilik dan you boleh jalan-jalan. Sebab tu kalau benda tu tak gerak for a long time, MOI akan straight away call you. Patutlah ada orang call aku. Betul. Sebab you kena gerak juga. You mean dah benda ni ada orang. Tips je lah. Betul. Gerak-gerak ke phone, pergi toilet pun bawa phone apa Betul. semua. So kadang-kadang kita akan ada 2 phone kan, nombor Malaysia Singapura. So nombor Singapura tu kita akan letak kat tepi je. Tu masalah dia. Tu tips je lah. Okey, apa tips kau untuk orang yang nak masuk Singapura? Perlu ke dia orang beli barang banyak, beli kuali? Aku baca dalam group kan, nak beli rice cooker lah, nak bawa masuk beras ke, perlu ke? Kau rasa kan apa benda yang dia orang perlu bawa yang orang kata kau bawa ni je, yang lain kau tak payah bawa? Macam Ashikin dia bawa satu rumah. Itu lain, itu sebab saya nak kahwin. Bawa makanan Malaysia. Okay, contoh makanan Malaysia kau recommend lah untuk kau bawa. Tapi tak payah bawa kawan-kawan because you kena duduk sini 7 hari. Yelah. You kena stay notice 7 hari. Because kalau tidak 7 hari, diorang pun tak pernah akan apa tu, ingat tak? Tak boleh kirim. Tak boleh kirim. Okey, macam ni, bila korang kuarantin, contohlah ni sebab kejadian ni dah jadi pada aku. Kawan aku, dia ada suami dekat sini, dekat Singapura. So, dia macam masakan macam rendang, daging semua tu. Benda tu kan cepat basi. So, dia ingatkan aku boleh pass makanan aku kat suami dia bila aku datang sini on day one. Rupanya tak boleh. Orang yang di kuarantin dekat Singapura tak boleh pass apa-apa barang kepada orang lain, hatta orang hotel sekalipun. Jadi dan lagi satu, bila kita SHN dekat Singapura, biasanya memang tak ada fridge kat dalam hotel tu. Betul. Melainkan mungkin kau dapat hotel 6 bintang ke 7 bintang ke ada fridge kan? Ada. Engkau ada? Untunglah. Nasib lah, So Alhamdulillah. macam aku tu, aku memang tak ada fridge dan aku tak lepas makanan tu kat siapa. So makanan tu terpaksa dibuang lah, sebab dah busuk after that. Sebab dia kirim terlalu banyak, aku nak makan semua pun tak boleh. So bagi aku, macam kalau bagi aku, kalau kau tanya makanan yang boleh bawa, mungkin kau boleh bawa sambal dalam jar ataupun sambal dalam sachet. Yang macam apa, sambal terasi ABC Yes, kan. Sambal dalam jar dia tahan lama lah. Sebab makanan selalu sebab makanan hotel dia agak bland bland lah. So sebab tu you kena bawa. Sebab saya bawa kicap. Sebab kicap and then nanti ada bagi saya macam sambal sebelum saya balik Malaysia tu. So better bawa something yang boleh add in dalam food lah, surrounding ke apa. Betul. Atau bawa macam biskut dia sebab masa tu saya menyesal sebab saya bawa sikit sangat. Macam for tea time you something kan macam nak kena ada benda makan sikit kan. So make sure bawa cukup lah makanan untuk, and also masa at least you ada plan apa nak buat 7 hari sebab kalau tak ada memang you akan bosan gila. Melainkan kalau ada orang work from home lah. Bawa laptop apa betul. Memang telefon pun tak cukup tau.
mental lah. Ya Allah, aku happy gila. Macam penjara. Yalah, I'm very for me contradictory. I'm very relaxed, I'm very happy during the 7 days quarantine because I Netflix 24/7. Wow. And then baring je sepanjang hari. That's my favourite. Lepas Kalau orang aktif susah sikit lah. Lepas tu kalau orang yang smokers lah, make sure kalau masa nak book hotel, book yang smoking room. Sebab kalau tak, memang kalau bilik, kalau yang non smoking memang memang tak boleh. Kalau dia smoking juga apa jadi ke dia? Contoh Dia akan ada ni, dia akan detect kan ada fire smoke detector kan. kena denda lah. Denda. Saya macam agak lucky lah, saya ada chance untuk balik and then quarantine 7 hari je. And then company pun sponsor hotel, so macam agak lucky lah sebab dapatlah balik kejap untuk jumpa mak ayah, family kan. So untuk yang mungkin orang yang tak mampu untuk balik, mungkin dia macam walaupun even agak sedih tapi try to move on lah. Mungkin kalau sedih sangat, mungkin you boleh nak lepas rindu, mungkin just try hang out dengan kawan-kawan ke, buat activities yang boleh distract yourself daripada macam teringat semua tu kan. Try buat aktiviti yang lain lah. And then yang jalan saya pergi ambil angin, Buat kawan banyak-banyak. Mungkin kalau hari-hari kerja pun macam agak penat juga kan. So try relax sikit lah. Mungkin Try untuk enjoy life kat sini lah. try adapt dengan life kat sini lah. Try to live life the fullest here. Maksudnya kalau kita sedih, memanglah aku cakap ni aku rasa orang akan marah lah. Tapi sedih tu sedih lah. Memang kalau nak fikir sedih kita tak boleh buat apa-apa. Tapi kita try untuk make full use of apa yang kita dalam keadaan kita sekarang. Kita kena survive lah. Kena survive lah. Untuk kelangsungan hidup. Sebab kita pun ada juga baca-baca ada orang dah terlalu stres. Sampai yelah ada kes yang bunuh diri apa semua kan. So macam itu mungkin dia tak ada kawan ataupun dia tak buat aktiviti. Ataupun mungkin ada masalah lain yang berat kan. Jadi cuba kita weekend-weekend tu hang out dengan member. Terima kasih Ashikin dengan Azman kerana kongsi pengalaman masing-masing yang terkandas di Singapura ni. Dan yalah, tu je lah. Kita akan jumpa. We will see you in the next one. Tiba. Jauh jangan. Kalau kita tolak nangis.